Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, seperti biasa kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, syukur kita, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengizinkan kita untuk hadir dan menjadi tetamunya pada himpunan mingguan pada hari ini. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara dua sifat yang disifatkan oleh para ulama sebagai dua sayap yang perlu kita ada ataupun perlu kita miliki supaya kehidupan kita menjadi seimbang dan berada dalam paksi yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat yang dinamakan oleh ulama dengan sifat al-khauf dan sifat ar-raja. Al-khauf daripada kalimah khafa, khaufan, yang berarti takut. Manakala kalimah ar-raja, raja yarju rajaan, yang berarti harap. Kedua-dua sifat ini tuan-tuan ada disebut dalam Al-Quranul Karim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut maqam Tuhannya, yang takut dengan kedudukan dan kehebatan Tuhannya, dan menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu, maka orang-orang ini fa innal jannata hiyal ma'wa, syurgalah yang menjadi tempat kediamannya. Maka kalimah khafa di sini berarti takut, dan kalimah harap ar-raja sebagaimana yang kita sering baca dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh dan jangan sesekali ia mensyirikkan, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka dua sifat al-khauf dan ar-raja ini menjadi sayap kita dalam keadaan kita berada di bulan yang cukup berkat. Tentunya kita berharap sangat agar keberkatan pada bulan ini dengan segala tawaran yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaran-tawaran itu dikemukakan kepada kita. Kita harap sangat kita dapat mencapai dan meraih segala keberkatan dan kebaikan Ramadan. Namun dalam masa yang sama kita harus berasa takut kalau amalan yang kita lakukan ini hanyalah amalan yang mengikut tren, amalan yang hanyalah bersifat sementara, yang disebut oleh Al-Allamah Yusuf Al-Qaradawi sebagai Ramadaniyun, orang-orang yang hanya muncul pada bulan Ramadan, yang mana bila mana Ramadan itu berlalu mereka pun hilang bersama dengan Ramadan. Maka
khauf dan ar-raja ini perlu ada disamaratakan dan menjadi faksi agar berlakunya keseimbangan di antara takutnya kita dengan ancaman Allah dan berharapnya kita dengan berita-berita gembira dan tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam beberapa keadaan setengah ulama mengatakan perlunya kita memberatkan khauf, dan dalam setengah-setengah keadaan perlu kita memberatkan ar-raja, berharap. Antaranya ketika mana kita sakit, maka perlulah kita membanyakkan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar penyakit ataupun apa sahaja perkara buruk yang menimpa kita merupakan suatu keadaan yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang kita harapkan dan sedang kita hadapi. Karena ujian, sakit, demam, kematian dan sebagainya ini merupakan suatu perkara yang tak dapat tidak pasti akan dihadapi oleh kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah berfirman, sesungguhnya pasti kami akan menguji kamu wahai umat manusia. Kena uji tuan-tuan. Uji bisyai'in, dengan sesuatu. Kata ulama syai'in di sini ni dengan biqalilin, dengan sedikit saja ujian kita. Nak banding dengan apa yang akan kita dapat, dan nak banding dengan apa hukuman yang akan kita dapat dan peroleh di akhirat kelak. Apa yang diterima, yang diuji di dunia ini, Allah kata walanabluwannakum bisyai'in ay biqalilin, kami uji dengan sedikit. Ujian apa? Bisyai'in minal khauf, ujian ketakutan. Hari ini kita takut tuan-tuan. Kadang-kadang takut tanpa bersebab. Tengok orang batuk tepi kita takut dah. Nampak orang pakai gelang, tambahlah ni gelang pink, pakat lari celamak habis. Takut yang kadang-kadang kita pun tak tahu takut pasal apa. Bisyai'in minal khauf wal ju', dan diuji juga dengan kelaparan dan kebuluran. Setengah-setengah negara kebuluran. Bukan kata puasa bulan Ramadan, puasa sepanjang tahun, dan bila tiba waktu berbuka tak ada apa yang nak dimakan. Kita alhamdulillah tuan-tuan. Dan juga diuji dengan wanaqsim minal amwal, kekurangan harta benda yang kita sifatkan sebagai mungkin kejatuhan ekonomi, kejatuhan mata wang, bagaimana defisit berlaku sebagainya, inflasi naik, harga barang naik, ayam dalam sebulan 2-3 kali naik, walaupun dah disembelih pun naik lagi. Maka itu juga suatu ujian. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta. Wang yang kita miliki sudah menjadi rendah kadar tukarannya berbanding dengan suatu ketika dahulu. Wal anfus, dan juga kurangnya ataupun berlakunya kematian di kalangan kita. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan
dengan arti kata hasil komoditi pengeluaran negara dan sebagainya yang tidak pernah cukup, makanan yang sepatutnya boleh mencukupi ataupun boleh menampung keperluan rakyat tidak dapat. Projek-projek yang dijalankan untuk menampung keperluan negara tidak berjaya. Bela lembu tak jadi lembu, buat projek padi tak jadi padi dan sebagainya. Maka itu sebahagian daripada ujian, dan mungkin juga ujian yang berpunca daripada tangan-tangan kita sendiri. Wa basyiris sabirin, dan apabila kita berasa putus asa, sedikit kecewa dengan keadaan sedemikian, maka Al-Quran mengatakan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang yang ada sifat ar-raja. Inilah siapa dia orang yang sabar ini? Allazina iza asabathum musibah, orang yang apabila menimpa ke atas mereka itu musibah, mereka berkata, qalu, mereka berkata. Maka berkata di sini ulama tafsir kata bukan sekadar berkata, ai qalu bermakna i'taqadu, mereka beriktikad. Kalau kata ni boleh kata, terbit daripada mulut boleh kata, tapi beriktikad yang merupakan pegangan dalam hati. Qalu inna lillah, mereka i'tikad kita ini adalah milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita ini bagi Allah. Lam lil milki, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan miliknya, sesuatu yang dimiliki akan kembali kepada pemiliknya. Bila kita i'tiqad demikian tuan-tuan, rasa ada sedikit cahaya di hujung sana selepas kita menempuh kegelapan yang berpanjangan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, orang-orang yang sebegini sifatnya, kata Allah, yang beriktikad dan memahami bahawa dirinya adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah pada bila-bila masa, mereka ini akan mendapat salawatun, salawat. Bila mana salawat itu datang daripada Allah dengan erti kata rahmatun, rahmat daripada Allah. Rahmat ini tuan-tuan suatu benda yang cukup berharga. Rahmat ni lebih berharga daripada nikmat, kerana nikmat ini bila kita dapat dia akan ditanya. Nikmat kesihatan akan ditanya, nikmat wang ringgit akan ditanya, nikmat kehidupan kita pun akan ditanya. Tapi kalau dapat rahmat tuan-tuan, maka ia tidak akan ditanya, malah ia akan terus berkekalan dalam diri kita tuan-tuan. Bila ada rahmat, maka laknat akan jauh. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan yang pentingnya orang ini akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara sifat ar-raja, harapan bagi orang-orang beriman. Apabila berlakunya musibah atau berlakunya kesempitan atau berlakunya sesuatu yang tidak kita senangi, maka ada jalan keluarnya dengan kita berusaha, bersabar, mencari jalan dan sebagainya. Di samping itu juga tuan-tuan, ulama mengatakan bahawa ada tempat yang kita perlu takut. Kalau tadi tempat yang kita kena berharap lebih, dan ada tempat yang perlu kita takut lebih tuan-tuan. Antaranya apabila kita ini sentiasa memperolehi apa-apa sahaja yang kita kehendaki tuan-tuan. Kita bimbang kalau kehendak yang sentiasa dipenuhi itu boleh jadi
bukan merupakan nikmat dan rahmat. Barangkali lihat sama ada ia istidraj ataupun tidak. Bagaimana kita nak kenal tuan-tuan, hak Tuhan bagi pada kita tu rahmat ke, nikmat ke, istidraj ke? Biasanya orang yang dapat dia payah nak kenal. Orang yang tak dapat tu barangkali dia kenal. Bila mana sesuatu yang kita dapat menjadikan kita semakin jauh daripada Allah, maka itu tanda yang mudah untuk kita mengenal bahawa itulah istidraj. Jauhnya kita dengan Allah. Tak sembahyang pun sihat bugat, tak ada sakit lutut apa. Hak geng-geng sembahyang ni semua sakit lutut. Kadang-kadang seminggu atas kerusi, seminggu atas lantai, seminggu boleh berdiri, seminggu kena duduk, sakit lutut tuan-tuan. Orang hak tak sembahyang dia boleh tibai goh tuan-tuan, berapa lubang tak tahu, saya tak pernah main goh. Tapi nak abang kata nah, tak sembahyang pun sihat, tak sembahyang pun ekonominya kukuh, teguh, mantap dan sebagainya. Maka secara mudahnya dapat kita buat kesimpulan itu sebagai suatu istidraj. Seorang ulama Mesir, ulama kontemporari sudah meninggal, yang bernama Al-Imam Asy-Sya'rawi, lebih dikenali sebagai ulama mufassir. Tafsirnya begitu segar, bertepatan dengan realiti dan kehidupan manusia. Bila mendengar dan memahami huraian-huraiannya, terasa nak dengar lagi suatu kelebihan yang ada pada Al-Imam Asy-Sya'rawi. Dia pernah ditanya oleh seorang anak murid, bagaimana kita nak mengenal apa yang berlaku pada kita ini dari segi musibahnya, dari segi penyakit, wabak dan sebagainya yang berlaku pada kita hari ini kita nak kenal dia, adakah ia kemurkaan Tuhan, yakni azab daripada Tuhan, atau ia sebagai suatu kafarah daripada Tuhan, atau ia suatu cara Tuhan nak mengangkat kita ke martabat dan darjat yang lebih tinggi. Kita nak kenal lagu mana tuan-tuan? Kata Imam Sya'rawi, dia kata tengok pada dirimu sendiri. Ni cara dia. Kalau kamu menghadapi musibah, sama ada segala wabak, bala bencana dan sebagainya, kesukaran, kamu menerimanya dengan keluh kesah dan malah kamu tidak redha serta sabar, maka itu sebenarnya azab Allah ke atas kamu. Ni kena jaga hati tuan-tuan. Nah, bila terima musibah sebagainya, kalau tak redha dan tidak sabar, maka dia adalah azab. Dan bila kamu menerimanya dengan sabar, maka itu adalah kafarah bagimu. Tuhan nak menegurmu dalam masa yang sama, menghapuskan dosa-dosamu. Kafarah bagimu bila kamu menerima dengan sabar. Dan yang lebih hebat, bila kamu menerima dengan sabar dan redha. Kadang-kadang sabar, tapi kali pertama kena tu dia tengantuk juga, dia ada bunyi juga tu, tapi sabar, itu kafarah. Tapi kalaulah redha dan sabar, maka ini suatu ujian yang Allah nak mengangkat kedudukan kita agar menjadi manusia yang lebih selepas daripada musibah tersebut. Saya rasa cukuplah sekadar itu, sedikit perkongsian berkenaan dengan sifat khauf dan juga raja, serta bagaimana kita menghadapi keadaan dan kehidupan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat bagi kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.